Mereka berpegang pada imej gelap, serba hitam. Gothic dan black metal jadi pedoman. Muzik jadi pegangan. Makin bingit, makin sesat. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memerlukan belayan kasih sayang daripada keluarga. Keluarga merupakan satu institusi yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan di antara satu sama lain. Anak yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa ibarat kain putih yang suci lagi bersih. Justru menjadi tanggungjawab ibu bapa itu untuk mencorak anak-anak mereka supaya kelak menjadi insan yang mereka dambakan. Ketika proses pembesaran anak-anak, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting. Pelbagai aspek perlu diutamakan, sama ada duniawi dan akhirat. Pendidikan, kesihatan dan kasih sayang biasanya antara aspek yang diberikan tanpa berbelah bahagi oleh ibu bapa. Namun, terdapat juga segelintir yang terlupa akan kepentingan didikan agama yang menjadi teras kepada akhlak seseorang manusia itu. Kalau muzik yang baik, dia akan menekankan adab, tata susila, hormat menghormati, respect. Boleh mengatakan saranan, cadangan, tapi dengan berakhlak, bukan dengan gaya memberontak. Memberontak ialah gaya yang dibawa, yang disarankan dalam muzik gothic dan black metal ni khusus sebenarnya. Dalam proses meningkat dewasa, seseorang individu itu belajar dari sekelilingnya. Bermakna, dia mencari hala tuju hidupnya. Memang kita sentiasa berubah, cuma kita perlu sedar yang kita ke arah perubahan. Cuma perubahan itu perubahan ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk ataupun yang sama saja. Kosongan dalam diri anak-anak Melayu. Baik remaja Melayu yang berumur 12 tahun ke atas ataupun pemuda Melayu, belia Melayu, ada kekosongan dalam diri. Bila ada kekosongan dalam diri, yang mengisi kekosongan itu ialah benda-benda yang mendapat minat mereka, yang mereka tertarik. Ya, sama ada gothic ke, black metal ke, heavy metal ke, rock ke, apa sahaja tokoh-tokoh, Jimi Hendrix ke, siapa-siapa ke, semua tu masuk kerana kekosongan itu. Tanpa didikan agama yang kukuh, dikhawatiri jiwa yang kosong dan tercari-cari ini akan terpesong kepada gejala yang kurang sihat dan merosakkan. Remaja dan muzik memang sinonim. Mereka membesar dengan corong-corong radio yang sentiasa menjadi santapan halwa telinga. Pada pendapat saya, majoriti masyarakat Malaysia atau bangsa kita Melayu hanya memilih atau menerima hidangan yang dihidangkan oleh media. Contohnya kalau lagu tu dah jadi terkenal atau famous di corong-corong radio, dan memang itulah makanan pendengar kita. Walaupun semua ada pilihan atau genre yang pilihan masing-masing, tapi selalunya bila lagu tu selalu dikeudarakan jadi lagu yang hit, jadi lagu tu jadi satu lagu yang dah masuk dalam kepala. Jadi masyarakat kita yang terjebak ataupun memilih lagu-lagu yang berunsur tak sihat ni, mungkin juga
kerana pilihan mereka sendirilah. Muzik ini ada salah satu keperluan kepada hidup manusia. Kepada saya, alam ini juga dengan ada muziknya. Misalnya bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi alam tabi seperti air terjun yang turun apa semua itu muzik. Muzik ini sebab daripada segi fizik dan dari segi sains, dia adalah sebahagian daripada bunyi. Dan bunyi ini kita boleh bagi pada dua. Satu muzik, satu bunyi kita sebut hingar. Muzik adalah tergolong di dalam muzik turun dalam bunyi di mana not dan antinot ataupun frekuensinya itu teratur. Remaja mudah tertarik dengan sesuatu yang unik dan baru. Jadi, disitulah ruang untuk muzik-muzik sesat ini menapak dalam jiwa kosong mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahawasanya sungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kesimpulannya, apa saja muzik, nyanyian, zikrullah yang boleh bawa kita mengingat Allah dengan berbagai bentuk, kan? Black metal dan goth, dua genre muzik yang perlu dipandang serius akan penularannya di negara ini. Black metal dan goth, dua genre muzik yang perlu dipandang serius akan penularannya di negara ini. Jika dilihat dari sejarahnya, kedua-dua genre muzik ini sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Black metal adalah muzik yang muncul pada awal tahun 1980-an. Aliran muzik yang diasaskan di barat ini jelas menjurus kepada pemujaan syaitan dan liriknya yang liar, ganas, mengagungkan syaitan dan anti agama serta alam ghaib. Tanpa memahami, menyelidiki the history dan menganggap isu itu benar atau dua selidik dah faham sejarah itu betul dan mereka pegang kepada itu sehingga rupa kepada keimanan dan ketakwaan. Ini kita kekhawatiran kita. Ya, keyakinan seolah-olah dalam tanda petik a religion by itself, satu agama itu sendiri, satu keyakinan itu sendiri. Gothic itu dengan image gelap dan sebagainya, mereka yakin inilah benda yang perlu aku pegang sampai mati. Ini yang jadi masalah dalam masyarakat kita, dalam kalangan remaja kita, orang yang memilih benda macam inilah. Kumpulan ini sebenarnya sudah lama wujud di negara ini. Namun ianya berselindung di sebalik kumpulan rock barat yang memang sedia ada yang berasal dari dalam atau luar negara. Dipercayai, black metal adalah ideologi yang cuba dikembangkan oleh golongan-golongan tertentu kepada masyarakat belia melalui alunan muzik yang berlirikkan pemujaan syaitan, anti ketuhanan, kekejaman, pembunuhan, seks bebas dan seumpamanya. Tidak kurang juga dengan kisah kegilaan gotik. Gotik atau disebut goth merupakan genre muzik daripada cabang muzik rock yang muncul sekitar tahun 70-an. Goth menjadikan imej gelap sebagai identiti mereka. Ianya dipercayai dia ambil bersempena zaman kegelapan Eropah di mana penganut Katolik dan Protestan bercanggah pendapat. Muzik gotik membawa lirik yang sayu, kecewa dan ke arah kematian. Dari muzik,
Mereka terbawa-bawa kepada cara pemakaian. Mereka mahu membentuk komuniti tersendiri tanpa mereka sedar bahawa mereka semakin dekat dengan kesesatan. Dari segi penampilan, mudah untuk kita mengenal pasti pengikut muzik black metal dan gothic ini. Yang pasti, penampilan mereka sangat berbeza daripada yang lain. Kerana itulah yang menjadi kebanggaan mereka. Kita bercakap secara khusus pada gothic itu, kita kena faham the basic asas-asas dalam gothic dan black metal. Nah, maklumat yang diperolehi ialah satu, di zaman Kristian. Okey. Yang kedua, suasananya gelap. Maka peminat-peminat black metal, peminat gothic akan memakai celak, menghitamkan diri mereka, berpakaian hitam. Rangkaian-rangkaian setan ni, atau saya lebih khusus, rangkaian-rangkaian Dajjal ni sangat luas. So gothic black metal ni satu cabang saja. Dan banyak ditekankan melalui bahan-bahan merchandising yang tak diperasan. Mula-mula pakai t-shirt, pakai sepatu, fashion goods. Bila dah fashion goods, dia dah ada sense of belonging. Dia nak bercampur pula dengan kelompok yang itu. Pengikut black metal selalunya berpakaian serba hitam yang melambangkan kepala tengkorak, bintang 5 bucu dengan kepala kambing dan salib terbalik. Tanda-tanda yang nyata sebagai ahli kumpulan ini ialah parut di bawah dagu yang ditoreh dengan duit shilling. Mereka juga memakai aksesori serba hitam dan apabila sudah matang sebagai ahli, mereka akan diminta memijak Al-Quran sebagai tanda menghinanya. Okey, bukan pendapat saya, tetapi dalam satu masyarakat, mengukur kewarasan atau kesiumanan masyarakat tu ialah daripada pengaruh muzik yang mereka dengar. Itu biasa. Masyarakat tamadun Islam yang tinggi, kemuncak tamadun rohani fizikal selari dengan kemajuan selari dengan rohani itu tinggi. Ketika itu muzik-muzik Islam tu semuanya yang memuji Allah, memuji Nabi, yang mempunyai nasihat-nasihat yang baik. Sebab gaya hidup masyarakat ketika itu ialah gaya hidup yang kuat rohaninya. Antara pegangan mereka adalah minum darah binatang yang dibunuh kejam sebagai simbolik anti ketuhanan dan semua agama. Mereka juga suka kepada muzik berbentuk keras, berperlakuan kejam dan liar, di samping mengagungkan syaitan dan memuja roh. Lebih menyeleweng, pengikut black metal mempunyai kitab sendiri yang mencampur adukkan beberapa ayat suci Al-Quran tulisan Rumi, hadis dan Injil. Sama seperti pengikut black metal, pengikut gothic juga menjadikan warna hitam sebagai warna utama mereka. Ia disertai dengan kuku yang dicat hitam serta bermacam-macam rantai sebagai aksesori termasuk payung yang pelik bentuknya. Dan seluruh industri muzik ini bukan saja CD-nya, bukan saja kasetnya, ya, dah semua online dan dia terdedah. Dan dia merasa, dengan mendengar gothic music dengan black metal, dia terpuas, kepuasan kepada dia. Ya, suatu nikmat pada dia. Okey, dan dia dapat protes. Atau dia dengan mendayu-dayu dalam gothic itu, dia rasa, kepuasan. Sedangkan dalam tradisi Melayu ada mendayu, cuma dia tak mau. Dia tak mau yang tangkap leleh, dia tak mau yang jenis ini macam ni. Ya, yang cintan-cintan dia tak mau. Jadi mendayu-dayu kerana tradisi yang dibawa oleh dalam sistem gotik di zaman konflik antara Katolik dengan Protestan, mungkin di zaman gelap, di zaman sebelum Kristian berkembang.
Begitu juga dengan black metal yang satanik sifatnya. Muzik gotik lebih terarah pada irama yang mendayu-dayu, kesedihan, kekusaman dan kekecewaan dalam hidup. Irama yang bersifat negatif ini secara tidak langsung akan mempengaruhi sifat pendengarnya. Apa saja yang kita ucap, apa yang kita saja sampaikan, elemen apa saja dalam muzik, kalau dah boleh menembusi di luar cakrawala, bermakna boleh sampai, apa lagi dalam hati manusia, mempengaruhi sikap dan sebagainya. Pengisian dalam lagu atau lirik ataupun irama yang dipilih tu sebenarnya memang memainkan peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi pendengar tu. Contoh dia lagu yang kalau memuji-muji wanita berlebih-lebih sampaikan kalau kita dengar pun macam ya Allah, sampaikan kita rasa macam boleh dengar ke lagu macam ni. Tiap instrumen muzik tu ada fungsi dia untuk mempengaruhi hati kita, jantung kita, muscle kita. Ada kajian dibuat oleh orang barat sendiri. Sebenarnya muzik metal ni dia melemahkan otot. Gayanya dia menguatkan fizik. Contoh sebab kita ada rasa nak go kan dengan muzik yang macam tu. Adakah mereka ini yang kita mahukan sebagai pemimpin masa depan? Jika dibiarkan, penyakit ini akan terus menular dalam sanubari remaja Islam. Masalah besar kita ialah muzik yang menyuntik unsur-unsur yang jahat ini yang akan mencerminkan gaya hidup atau sebenarnya membentuk, bukan cermin pun, dia membentuk gaya hidup seorang individu dan dia akan jadi satu penyakit masyarakat. Yang mendengar perlu menapis dengan betul. Yang mentransmitkan, yang memindahkan ataupun yang nak terlibat dengan perkara-perkara muzik ini, janganlah melalaikan orang. Apatah lagi dibuat konsertnya waktu maghrib, orang tak semayang. Bila kita tanya dia semayang, tetapi orang yang datang tak semayang. Budaya Islam yang begitu indah hanya akan tinggal catatan jika budaya black metal dan gotik ini masih berleluasa. Memandangkan black metal dan gotik ini dikuatiri akan membawa satu masalah moral yang kronik. Pihak berkuasa agama tidak teragak-agak untuk bertindak. Muzik ini boleh menyesatkan ialah apabila kata-kata, seni katanya, apabila environmentnya, persekitarannya, dengan minum araknya, dengan maksiatnya, lelaki wanitanya, apatah lagi dalam mana-mana dunia seni ini, bukan di Malaysia saja, di barat ke di mana pun, diasosiasikan dengan dadah, diasosiasikan dengan arak, diasosiasikan dengan perempuan. 3 perkara dosa besar ni. Berzina, minum arak dan dadah. Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam memutuskan ideologi black metal yang diasaskan kumpulan muzik berirama black metal dari dalam negeri atau luar negara adalah haram dari segi Islam. Negeri Selangor juga telah mewartakan fatwa berkaitan black metal pada 15 Mac 2007. Amalan dan perbuatan kumpulan ini adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana muzik ini benda yang merdu didengar di telinga. Dan kita suka mendengarnya. Saya pun suka mendengarnya. Kadang-kadang dia melalaikan kita. Jadi, orang yang nak mendengar muzik itu sepatutnya dia boleh mengawal dirinya. Sebaliknya, orang yang nak menyampaikan muzik ini perlulah insaf bahawa prosesnya itu untuk menghibur, bukan untuk melalai. Turut bertindak, Kementerian Pendidikan melantik seorang kaunselor sepenuh masa bagi setiap 500 pelajar di semua 1,700 buah sekolah menengah
dan 4,000 sekolah rendah sebagai langkah pencegahan awal. Antaranya, mengadakan kawalan terhadap muzik-muzik rock berbentuk heavy metal, termasuk kumpulannya sekali di semua peringkat, yang dikatakan menjadi penyebab ke arah wujudnya black metal di Malaysia. Kadang-kadang melalui jalan ganas itulah dia akan bertemu kelembutan selepas dia sedar ataupun dia melalui perubahan. Bila dia sendiri mencari maksud pencarian jiwa tu, insya-Allah kadang-kadang dalam black metal orang tu akan bertemu dengan benda-benda yang lebih murni dan sihat. Cuma persekitaran yang nak mengawal keadaan tu supaya virus yang tak sihat ni tak tersebar teruk lah, insya-Allah. Muzik yang sesuai ialah muzik yang apabila diterjemahkan dalam apa jua bentuk. Sama ada liriknya, kalaupun tak ada lirik, tapi muzik yang disampaikan dapat membawa hati itu merasai kehadiran Allah, kebesaran Allah. Memang saya rasa pihak media, pihak TV dan radio mesti faham yang bukan sekadar keuntungan yang dicari, tetapi nak menyebarkan risalah yang ataupun menyebarkan mesej, walaupun mungkin bagi dia orang ini bukan perkara agama, tapi sebenarnya semua yang kita buat walaupun dalam pemilihan lagu pun memang benda tu benda agama. Mana-mana individu yang terlibat dalam kumpulan ini perlu menjalani pemulihan akidah serta bimbingan ke arah menjalani kehidupan yang sempurna. Kalau mereka menjadikan gotik itu atau black metal sebagai ideologi, ini suatu masalah. Ia boleh menyebabkan, kalau tak maaf lah saya cakap, boleh menyebabkan kekufuran. Kita jadikan imej gelap, imej apa itu sebagai ideologi kita, dan kita mati dalam itu. Kita lupa tentang amal ibadat, ya? Kita memperagakan imej-imej itu dalam kehidupan kita. Ini yang kekhawatiran saya. Kita memang dah tenang, cuma kita perlu menambah lagi ketenangan, duduk dalam kawasan yang tenang, berkawan dengan orang-orang yang tenang, memilih jalan yang lebih tenang. Jadi dengan ilmu sajalah kita dapat memilih apa yang tenang dan tidak tenang. Jadi untuk mereka yang mungkin duduk dalam kawasan yang tidak sihat ataupun memilih jalan yang tak sihat ni, insya-Allah sentiasa bermuhasabah diri dan sentiasa memeriksa dirilah, adakah aku buat ni sesuai, sebab roh kita ataupun fitrah kita sendiri bercakap-cakap dalam diri kita yang kita perlukan satu ketenangan yang hakiki, yang asli. Golongan muda ini bakal memimpin agama Islam. Bimbinglah mereka agar kesinambungan Islam tetap terpelihara.